Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkati lagi bila kita pada malam ini bersama-sama kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aydan fil Qur'anil Azim A'udzu billahi minasyaitonir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Niscaya Allah akan mengelakkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahu azim. Saya mati Ustaz Dani Penimam, seluruh yang berkuasa masjid, tuan-tuan, muslimin muslimat, ibu-ibu ayah dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama dapat berada di rumah Allah ini, di masjid ini untuk kita solat berjemaah, kemudian kita dapat duduk, Allah izinkan memberikan kelapangan kepada kita dapat kita duduk dalam majlis ilmu, majlis tazkirah kita pada malam ini sementara nanti masuknya waktu Isyak. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini mendapat keberkatan, rahmat, kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ibu ayah yang dikasihi sekalian, hari ini kita dah masuk tahun baru Masihi kan? Tahun baru Masihi. Sekejap dah, bijak-bijak dah habis setahun 2021, semalam hari ini dah 2022. Dia masuk tahun baru ni, apa yang perlu kita hitung adalah usia kita bertambah kan? Setiap hari itu adalah hari biasa, kalau tak masuk tahun baru kita tak berapa nak ingat tentang bertambahnya usia kita. Tapi bila masuk tahun baru ni kan, biasanya kita ada hitung tentang umur kita, usia kita bertambah. Itu ikut tahun Masihi lah kan. Dan ada agak orang apa ni duk sambut tahun baru Masihi ni kan, tapi dia pergi renew rotek, nanti renew lesen nanti dia ikut tahun kan. Walaupun kita tahun Masihi tapi tahun Hijrah kita kena ingat juga lah. Ustaz kata ingat, ini berapa Hijrah ni? Bulan apa sekarang? Berapa bulan ni? 20? 27 kan? 28 eh? 28 Rabiul, sorry, 28 Jamadil Awal kan? 1443 Hijrah. Jadi dalam kita mengharapkanlah kita masuk tahun 2022 ni macam-macam azam ada, macam-macam azam. Setiap orang dia beza-beza azam dia kan. Tanya haji lain macam-macam azam. Ada azam yang tahun 2021, ada yang masih belum selesai kan. Tahun 2020 pun belum selesai, dah nak masuk tahun 2022. Ada juga yang belum selesai. Kita masuk tahun 2022 ni kita berazamlah dengan azam yang baru. Yang paling penting dalam azam kita
Jangan sampai kita tidak ada dalam azab itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk tahun 2022 ni kita mengharapkan kita termasuk dalam orang-orang yang tidak rugi, kan, orang yang sentiasa beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Surah yang kita selalu baca berkaitan dengan masa, kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 perkara yang disebut dalam surah pendek ni. Surah ni saya ingat semua orang boleh hafal, semua orang boleh. Malah bukan semua ke, setiap kali kita solat fardu ke apa, kan, sibuk sikit je, tak ada kelak-kelak kabut sikit, kita akan baca surah ni lah. Selepas kita baca Fatihah, kan. Di mana Allah bersumpah wal 'asr, demi masa, demi waktu, kan. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang beriman, kan, ladzina amanu yang pertama. Jadi kita minta mudah-mudahan kita masuk 2022 ni kita istiqamah, kita pastikan iman kita sentiasa bertambah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita kurang, kita bimbang takut kita tak masuk dalam orang yang beruntung, kita termasuk dalam orang yang rugi. Ladzina amanu yang pertama. Yang kedua, ladzina amanu wa 'amilus solihat, orang yang beramal soleh. Marilah kita berazam tahun 2022 ni kita mantapkan, kita tingkatkan lagi amal soleh kita. Kita perbaikilah amal soleh kita. Masuk juga saya yang bercakap ni, walaupun ustaz, kan, belum tentu lagi kadang-kadang amal kita benar-benar mantap dari segi amal soleh kita. Mungkin di sana sini ada kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita masuk tahun 2022 ni kita sama-sama lah meningkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam yang Allah sebut orang yang rugi bila orang tidak menjaga amal soleh. Amal soleh ni banyak juga, kan, seperti pada solat fardu, puasa, sunat, sedekah, banyak lagi, kan, amal soleh yang kita kena jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan kita tidak kecuali orang yang tidak rugi ni apa? Illadzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq, orang yang sentiasa saling berpesan tentang kebenaran, wa tawassaw bil haqq. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling berpesan tentang kesabaran. Jadi mudah-mudahan masuk ke 2022 ni, apapun ujian yang kita lalui, kan, baik diri kita sendiri ataupun ahli keluarga kita ataupun anak-anak saudara mara kita, maka kita menjadi orang yang lebih bersabar dengan ujian-ujian yang Allah kenakan kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam orang yang rugi, kita masuk dalam orang yang beruntung. Jadi 4 golongan ini adalah orang yang beruntung. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, orang yang saling berpesan kepada kebenaran. Dan yang keempat, orang yang sentiasa saling berpesan dengan kesabaran. InsyaAllah. Dan kita minta juga kita masuk tahun baru ni, Allah kurniakan kepada kita kejayaan ataupun kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang kita selalu minta, dan kita masuk ke 2022 ni kita dapat Allah makbulkan permintaan kita, doa kita tu. Kita apa? Minta kebaikan dunia dan akhirat, dan juga jauh daripada api neraka, insya-Allah. Baik, jadi kita sambung bacaan kita muka surat. Kita dah di ujung-ujung dah ni, 319. Kalau tak habis minggu ni, mungkin minggu depan last lah. Lepas tu kita kena cari kitab baru lah. Kalau nak ulang balik ni pun boleh. Kalau ulang kali yang kali ketiga kot. Kali ketiga daripada tahun 2003
13, 11, 11 2021 2 kali kita ulang kan. Kita cari kitab baru kat sekarang ni dia sama ada kitab baru ataupun sekarang ni kita ganti ustaz baru pun tak ada masalah, boleh juga kan. Nak ganti kitab baru kan, nak ganti ustaz baru kan, boleh, tak ada masalah. Baik, itu saya balik Kedah tu, saya ada pergi juga tengok kat Pusaka Darul Salam tu kan. Dia nak cari kitab ni kena tengok betul-betul, kena baca, tengok tajuk, tengok semua kan. Dapatlah satu-satu tu, tapi belum finalize lagi lah, belum ni lagi. Jadi saya nak tengok dekat apa nama kedai apa kita ni, Pustaka Saleh. Pustaka Saleh kan. Lagi masih juga. Kemudian kita dapat kitab yang kalau boleh kitab tu bukan ustaz dia ada, boleh jemaah pun ada. Kan kalau tak sempat nak baca setiap hari, hari Sabtu malam kita baca sama-sama. Itu standard lah kan. Kita baca sama-sama. Kitab yang mudah-mudah, mudah-mudah. Ya sekarang ni kita mengaji, kita faham, kita nak balik buat ya. Kan? Kita bukan nak berbahas, nak berdebat, nak apa semua. Kita nak balik benda tu mungkin kita belum buat, kita faham, kita kena buat, agama kita suruh, kita boleh buat, selesai. Panjang detail apa orang cantik tapi balik tak buat juga sama kan. Jadi kita cuba cari. Baik ya. Jadi muka surat 319. Tajuk dia malam ni kaitan dengan adab kita dalam bermasyarakat ni, iaitu kita berkaitan dengan adab kita duduk dalam majlis ilmu, iaitu duduk di tempat kosong dalam satu majlis. Ada adab dia. Kita pergi mana-mana majlis atau majlis ilmu kita pada malam ni, ada adab dia. Kat mana tempat kita nak duduk kan. Yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Dalam kitab Arab lah. Baik, muslim yang benar itu juga menjaga akhlaknya ketika berada di dalam majlis. Sebagai seorang muslim yang ada akhlak, orang yang beriman, yang berakhlak, dalam mana-mana majlis dia sangat jaga. Mungkin dalam masyarakat kita ada orang dia jenis yang tak tahu apa adab duduk dalam sesuatu majlis, adab masuk dalam sesuatu majlis tu. Mungkin ada yang tak berapa nak jaga adab, sama ada dia sengaja ataupun memang dia tak ada ilmu, jahil tentang adab-adab dalam sesuatu majlis. Kan kehidupan kita dalam masyarakat ni banyak majlis kan. Contoh kalau ada majlis orang jemput walimah, jemputan kenduri, itu majlis. Ada adab dia, ada akhlak dia. Kita duduk dalam majlis tazkirah, majlis ilmu, kuliah, ada adab, ada akhlak yang agama suruh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ya, yang tuan sekalian yang duduk dalam masjid ni, InsyaAllah jaga adab ni. Tapi di luar sana mungkin ada orang yang tidak ambil berat tentang kepentingan menjaga adab dalam sesuatu majlis. Lepas tu bila kita baca tentang ni, kita lihat diri kita. Saya yang baca, saya tengok ada tak kita ikut tak adab ni yang agama suruh. Baik, akhlak tersebut diambil daripada sunnah Rasulullah SAW sehingga mana menjadikan muslim itu sebagai contoh teladan dalam beretika, dalam beradab ni. Perkara pertama yang dipelajari oleh muslim itu ialah duduk di mana tempat kosong dalam sesuatu majlis. Kita masuk macam tempat kita ni banyak kosong kan. Mungkinlah ada sebenarnya yang saya pernah sebut ni, kalau lah contoh kita jemput, kita contoh ustaz yang masyhur ni kan, yang ramai ni, contoh kita sebut apa di Indonesia tu Ustaz Abdullah Salman kan. Tengok kalau dia bagi kuliah penuh masjid, Ustaz Azhar Idrus sebagai contoh, penuh masjid kan. Dan ramailah ustaz lain kan, penuh. Jadi bila kita masuk dalam majlis begitu, ada adab dia. Disebut utama sini duduk di tempat yang kosong. Tak boleh kita sampai bangun aku nak duduk sini, ni tempat aku ni kan, tabu. Itu bukan adab yang agama kita suruh. Kita duduk, carilah tempat kosong, kita mari lambat kan.
dengan tiang ni aku punya, contoh, tak boleh kan? Tiang ni aku punya, tak boleh. Kalau dia nak tiang tu juga, mari awal. Kalau mari lambat, duduklah mana yang kosong. Dia jaga tiang tu ada kan? Ada. Tapi bukan kan? Dia dah bayar siap dah kan? Bayar setiap sebulan kan, orang lain dengan ni. Kadang tiang, kadang tempat semayang pun. Kalau sejadah tu jangan salah parking tu, jangan salah hampas sejadah tu. Memang dah ada owner dia kat situ. Walaupun dia mari lambat pun dia mesti duduk depan. Sebenarnya tak nak kan, sampai awal dia tunggulah. Mana boleh booking itu kan. Jadi kalau duduk dalam majlis ilmu yang ramai orang, maka cari tempat kosong. Cuma masalah kita ni, cari tempat kosong tu ujung dekat tangga kan, sebaik kita tak ada kan. Semua dalam ni alhamdulillah. Cari tempat-tempat dia jauh sikit. Ada tu bawah garaj, duduk dalam motor. Masjid kosong kan? Aku tak kenal lah. Itu pun kena ada azab tu. Masuk tahun 2022 ni kalau ada yang macam tu, kena berhenti lah, kena stop lah kan. Mari duduk dalam ni. Kemudian lagi, tidak berhimpit-himpit dengan orang lain semata-mata hendak duduk di depan sekali. Ini kata dalam kitab ni. Tidak berhimpit-himpit dengan orang lain semata-mata hendak duduk di depan sekali. Dia mari lambat kan? Nak duduk juga depan, sanggup juga menyelit tu sampai dia boleh duduk. Ini bukan agama kita, tak ajar itu. Kita pun tahu kan, kalau kita orang buat itu, kita pun tak selesa. Aku dah sampai awal, dia duduk steady, relax kan, dapat tiang baik kan. Mana tahu aku pula ambil tiang ni, tak boleh kan. Jadi kena, itu agama kita. Sebab kalau kita buat macam tu, maka dia akan menunjukkan suasana yang tidak baik lah. Mungkin gaduh, masa muka dan mengata dan sebagainya. Ini sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diajar kepada para sahabat baginda. Jabir bin Samurah berkata, ketika kami mendatangi Nabi, kami duduk di mana ada tempat kosong. Kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi al-qal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Katanya sahabat tunjuk contoh bila datang majlis ilmu Rasulullah, sahabat ni duduk di tempat yang kosong. Bertolak-tolakkan di antara dua orang, sama ada dalam satu majlis ataupun dalam keadaan apa jua pun, adalah sikap yang sangat tidak disukai dalam ajaran Islam. Tolak, berimpit kan? Walaupun kita duduk nak berebut untuk majlis yang baik, majlis ilmu, majlis tazkirah dan sebagainya kan? Kita bertolak, itu memang tidak digalakkan, tidak dianjurkan, memang dilarang, tidak disukai oleh agama kita. Kita baca ni ada tak dalam masyarakat kita orang ya? Orang yang jenis ni, yang jenis yang suka berebut tempat ni. Tak tahulah, saya tak pun nampak. Pukul dah kalau ada. Okay, kita tak buat kot kan. Kita ni biasa duduk belakang. Dia duduk belakang, so depan kosong, mesti dah kan. Itu dia tak ada dalam berebut kan. Tak apa, dah dia di belakang. Dia bagi rumah, dia bagi laluan. Itu pun tak kenal lah. Itu tak betul. Ya, jadi larangan kita bertolak. Muslim wajib menjauhinya. Ada banyak hadis dan athar yang riwayat berkaitan dengan hal itu, seperti mana diceritakan oleh Sa'id al-Maqbari. Maksud, aku melewati Ibn Umar dan ada seorang lelaki sedang bercakap dengannya. Aku berdiri di sebelah mereka. Lalu Ibn Umar menampar dadaku dan berkata, jika engkau dapati dua orang sedang bercakap, janganlah berdiri di sebelah mereka dan jangan duduk dengan mereka sehingga kamu meminta izin mereka. Aku berkata, semoga Allah membimbingmu, hai Abu Abdurrahman. Aku hanya berharap untuk mendengar sesuatu yang baik daripada kamu. Umar dia tegur kan. Orang kita duduk sembang orang, tiba kita mari duduk sebelah. Duduk sebelah ke, duduk tengah ke.
Boleh, tapi dengan syarat minta izin. Boleh tak aku jual sendiri lah? Kan? Ini banyak berlaku ni, kan? Kita ada sebarang orang kan, tiba-tiba datang seorang, dia main duduk je. Mungkin apa yang kita sebar tu, kita bercakap tu mungkin hal kita tak sesuai apa untuk dia dengar dan sebagainya. Sebab tu kalau nak dengar kena minta izin. Kita jarang minta izin tak. Kita terus duduk je kan, terus masuk, bukan tak terus duduk, terus nyapu. Terus nyapu. Dalam akhlak Islam dia jaga tu kan. Nak cakap dengan orang lain pun kena minta izin. Jika seorang bangun memberikan tempat duduknya, janganlah diterima. Ini satu akhlak lagi. Kita mari lambat, memang kan tempat duduk tak ada. Orang tu bangun, duduklah sini. Kita yang berdiri, yang sampai lambat tu, sebaik-baiknya tak apa. Kita bagi dia duduk. Pasal dia sampai dulu. Dia memang nak duduk dah tempat tu. Orang yang bangun tadi tu bagus tu, dia nak bagi orang lain duduk kan. Mungkin dia umur muda, yang datang tu mungkin berusia umur tua tak ada sebagainya, yang tak bersihat, mungkin dia bagi. Dia dah bagus dah tu. Kita yang datang lambat tadi, sebaik-baiknya kita kata apa? Tak payah terima lah. Baik dia ada duduk tu. Tak apa, kita cari tempat lain. Kita cari tempat lain. Jadi kalau dua-dua macam tu, dua-dua cari, dua-dua faham tentang adab dalam majlis. Hal ini kata pengarang, hal ini lebih baik dan lebih mulia dan lebih dekat dengan amalan para sahabat. Lebih baik dan lebih mulia. Tapi kalau dia bagi kita dan kita duduk pun tak ada masalah, boleh. Tapi lebih baik kita tolak, kita cari tempat lain. Tak apa dia duduk nanti. Dia dah sampai awal dia duduk. Saya cari tempat lain. Kan? Saya tak ada masalah. Kalau kosong saya balik tak apa. Kan? Yang penting kita tolak. Itu lebih baik dan juga lebih mulia dan lebih dekat dengan amalan para sahabat. Semoga Allah merahmati mereka. Ibn Umar berkata, sama-sama bersabda, yang bermaksud tidak ada seorang pun daripada kamu yang membuat orang lain bangun kemudian duduk di tempatnya. Kamu semua harus bangun dan memberi ruang untuk orang yang datang. Hadis sahih riwayat Muslim. Jika siapa bangun untuk memberikan tempat kepadanya, Ibn Umar tidak pernah menerimanya. Ini riwayat lain. Ketika dia menyertai satu majlis, Muslim itu menjaga tingkah lakunya. Okay. Duduk dalam majlis, tadi habislah pak duduk tadi. Bila dah duduk, adab yang sebenarnya adalah kena jaga akhlak, jaga tingkah laku. Jaga tingkah laku itu mungkin dalam bentuk perkataan kita. Duduk dalam majlis, contoh majlis ilmu, majlis surah, jangan kita bercakap dengan suara yang kuat. Kita berbual dengan orang sebelah pun itu tidak menghormati, tidak menjaga adab dalam suatu majlis ini. Jadi kita ada masalah nak tanya apa-apa, minta izin dulu, boleh tanya. Kalau guru yang depan kata tak bagi, maka jangan kecil hati. Sebab flow dia punya kan. Contoh, ada adab dia. Kita nak buat sesuatu apa-apa pun dalam majlis ilmu, memang kita kena jaga, kena minta izin daripada guru. Sebab tu kita lihat kalau masa di sekolah rendah kan, kita memang dah diajar di sekolah kan. Nak pergi ke tandas pun tak pergi keluar gitu je. Kan? Kita dulu Allah kan. Masa kita dulu masa sekolah dulu pun itulah cikgu kita ajar, kan. Nak bangun, nak pergi mana-mana pun angkat tangan, boleh tak saya minta izin. Itu ada. Itu jaga tingkah laku, perbuatan kita sebagainya kita kena jaga. Bukan majlis ilmu je, majlis mana-mana pun. Kita pergi majlis majlis kesyukuran guri ke, ada adab dia. Jaga tingkah laku kita. Memanglah kita pagi tak sarapan, tunggu tengah hari nak makan tengah hari. Memang perut tengah, memang lapar betul lah kan. Lapar macam mana pun, tingkah laku kita, adab kita tetap juga kena jaga. Itu ada adab dalam majlis. Dalam disebut contoh sini lah, majlis ilmu lah kan, tazkirah ni. Tapi banyak lagi majlis lain. Kita orang Melayu ni dia penuh dengan adab.
InsyaAllah. Orang yang faham dia jagalah. Tapi mungkin orang yang tak faham, mungkin budak-budak, anak muda kan, yang kurang faham tentang adat ni, kadang dia melanggar je. Jaga tikar laku kita. Bercakap dengan lembut dan mengikuti sunnah Rasulullah. Mungkin ketika berurusan dengan orang, cakap dengan lemah lembut. Dalam macam ilmu, kalau kita nak tanya, ni tanya pun dah macam nak marah kan? Alhamdulillah tempat kita tak ada kot kan? Tanya tu pun takut kan? Ustaz, tu ustaz gitu kan? Kita depan ni pun tunjuk kan? Kena jaga, kena jaga. Bercakap dengan lemah lembut dan mengikuti sunnah Rasulullah sebaik mungkin ketika berurusan dengan orang. Rasulullah SAW selalu memberi perhatian yang sama kepada orang yang hadir, supaya tidak ada yang merasa dipikirkan. Baginda tidak mengkritik orang. Ini orang yang contoh orang yang mengajar, kan, guru yang mengajar. Ambil contoh Nabi lah. Tidak mengkritik. Teguh, bagi nasihat, tidak ada masalah. Tapi jangan kritik, jangan sebut nama orang yang sehingga boleh menjatuhkan maruah dia, sehingga memalukan dia di depan orang kan. Dia tanya soalan tu dah okey, memang dia tak faham kan. Kita di depan ni dah, itu pun tak tahu. Ini budak darjah 3 pun dah boleh jawab. Malu kan, kita memalukan dia. Itu bukan akhlak. Baginda tidak mengkritik orang ataupun mengatakan malulah kau atau mencari-cari kesalahan orang. Duduk dalam semua, jangan duduk cari-cari kesalahan. Ini saya rasa kalau tak berhati-hati, kita mungkin mudah terjebak ni. Mari ke masjid, mari mana-mana, bukan nak cari kebaikan, nak tengok, nak cari salah orang. Nak cari salah orang. Mudah-mudahan kita tak termasuk ni. Jangan kita datang ke majlis ilmu, tujuan dia nak cari salah orang. Apa lagi? Baginda tidak pernah mengatakan sesuatu selain daripada perkataan yang mendatangkan pahala. Dan baginda tidak pernah memotong percakapan orang yang sedang bercakap sehingga orang itu berhenti bercakap atau telah bangun daripada tempatnya. Itu kalau kita dalam majlis ada ucapan dan sebagainya kan, kalau kita nak suruh dia berhenti dan sebagainya, kita sekarang ni dia bagi memo lah sekarang kan, dia lebih masa untuk, ataupun ada tulis sikit so tak nampak kan. Tapi kalau dia tengah bercakap tu, Ustaz masa dah habis, potong macam tu je, itu bukan adab, bukan akhlak kita lah. Mungkin dalam majlis ilmu ni tak boleh lupa, tapi kalau dalam mesyuarat-mesyuarat kan, mesyuarat agung ke mesyuarat apa, kenapa ada ni kan, mesti tu baru duduk cakap, dia tak puas hatinya, dia akan bangun terus potong dan sebagainya. Itu dikira sebagai tidak beradab. Kalau nak cakap pun minta izin. Kalau dia tak bagi cakap, duduk dia kan. Kalau rasa tak boleh nak dengar, bawa jangan balik lah. Susah kan. Jangan kita mengganggu, merosakkan majlis. Agama nak jaga kita tu, nak jaga supaya majlis itu berjalan dengan baik, berjalan dengan harmoni, lancar, tidak menyinggung mana-mana perasaan dan sebagainya. Bila menyinggung perasaan, bila ada benda tak kena ni, menyebabkan rasa tak selesa di antara orang lain. Bila rasa tak selesa, dia akan datang benda-benda yang tak elok lagi kan, mengata, mengumpat, fitnah dan sebagainya. Agama nak jaga. Sebab itu baginda Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu selain daripada perkataan yang mendatangkan pahala. Dan baginda tidak pernah memotong percakapan orang yang sedang bercakap sehingga orang itu berhenti bercakap atau telah bangun daripada tempatnya. Baik, habis tajuk tentang adab yang duduk di tempat kosong dalam majlis. Tajuk yang seterusnya, yang ini, tidak menguap dalam majlis. Tidak menguap dalam satu majlis. Duduk ni kan, Ustaz mengajar kat depan, kita baik kan, kita menguap, anggar mulut dua-dua tu kan. Ustaz pun tengok,
Dia mula dalam hari ni. Dia macam-macam panggilan kepada tu. Dia ada puri ke ataupun dah lebih masa ke. Dia mari. Dia adalah benda-benda yang tadi kan. Sebab tu ada adat dia. Betul? Dilarang menguap dalam majlis. Kita ada kecil kan. Sebagai seorang Muslim yang sensitif dan berakhlak mulia, dia tidak harus menguap dan membuka mulutnya lebar-lebar boleh. Buka mulut luas-luas. Jika dia terpaksa menguap, maka adalah dia menutup mulutnya. Katalah ngantuk kan, makan banyak kan. Sebelum datang ni makan dulu pulut dah apa kan, ngantuk lah. Boleh kan, dia nak tahan kan. Boleh tapi tu. Ini yang tak boleh ni, nganga luas kan, langsung tak tutup mulut ni. Tajuk ni macam simple, tapi kalau orang tak reti ni, dia buat ni. Ada ni. Tapi sekarang pakai mask okey lah kot. Pakai mask tak nampak lah, menguap je lah pun banyak kali pun kan. Rasulullah SAW maksud sesiapa di antara kamu hendak menguap adalah dia berusaha menahannya. Kalau boleh tahan, tahan lah. Tapi kalau tak tahan kan, sambungan Rasulullah bersabda, jika salah seorang di belakang menguap, tutuplah mulutnya dengan tangannya supaya syaitan tidak boleh masuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Tutup ada yang tutup sini, tak apalah ke mana pun kan. Ada yang macam ni lah, tutup tangan macam ni, macam ni kan. Yang mana tutup Ustaz? Sini ke sini? Kan tutup mulut ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Allah Alam. Kalau saya buat mana dua-dua boleh lah. Yang macam ni tu dia kata jangan, no, jangan masuk. Allah Alam itu saya tak tahu lah. Okay, ada riwayat tu, ada tak? Ni, tutup je ni. Ada apa? Bagi saya dulu. Ada. Boleh belakang lah. Yang penting tutup dulu. Okay, menguap di depan orang itu buruk dan tidak disukai. Ia tidak sesuai dengan orang yang sopan. Menguap depan orang. Menguap ni maksudnya kita nganga mulut luas tu. Yang tu kalau sekat sikit-sikit tu okey kan. Oleh kerana itu adalah dia menahan diri daripada menguap dan membuka mulutnya seluas-luas. Tetapi adalah menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak dilihat orang. Rasulullah SAW telah mendidik umat Islam bagaimana bersikap yang benar ketika berada dalam majlis supaya tidak dipinggirkan. Maksudnya orang tak pulau lah. Orang tahu dia ni memang tak tahu jaga adab dalam majlis ni, tak boleh bawa majlis ni. Kan? Bila kita jaga, orang nak ajak kita pergi mana-mana pun okey kan. Orang nak duduk sebelah kita pun okey. Tapi kalau kita jenis tak jaga adab dalam majlis kan, maknanya kita buat sesuatu yang boleh memendatangkan aib, malu dan sebagainya. Maka orang pun tak rasa nak duduk dengan kita, dekat kita. Atau mereka rasa bosan terhadapnya lalu mahu meninggalkannya. Itu habis tambah menguap. Ada hadis mana saya letak tu, tambah menguap ni. Adab ketika menguap ni. Yang pertama tadi menutup mulut ketika menguap. Kemudian menguap tanpa mengeluarkan bunyi. Ada menguap keluarkan bunyi? Ada tak? Kuat bunyi ya. Ngantuk sangat kan? Ngantuk sangat. Itu kena jaga. Kalau kita jenis yang suka buat macam ni, depan ni jangan buat lah kan? Kadang kita bukan nak bunyi. Dia apa? Tiba-tiba dia keluar spontan. Jadi kita kena jaga. Sebab tu disebut sini dalam kitab Riyadhus Shalihin, makruh hukumnya orang yang mengeluarkan bunyi ketika menguap, kerana ia dikatakan bukan suatu perbuatan yang tidak beradab. Makruh. Ustaz, saya tanya, kalau kita terbersih macam mana? Bersin? Ya. Bersin, tak apalah. Tutup mulut. Dalam bersin ni pun tak boleh tahan juga kan? Boleh. Kalau tahan bersin sakit tau. Sakit, dada sakit apa semua. Dia sampai sini ni kan? Kita bersin tapi dengan tutup mulut. Tajuk dia cantik. Lepas ni muka surat 321 saya nak berjalan. Etika Islam ketika bersin. Macam tu tahu, dah hafal tau kita. Betul kan? Tajuk dia memang itu. Adab atau etika Islam ketika
ketika bersin. Oh, hebat. Belum baca dah tahu tajuk. Nampak? Ingat orang yang kita mengaji beberapa tahun lepas tu. Dah tahu lepas tajuk ni mesti masuk tajuk ni. Baik. Kita masuk tajuk tu sikit. Sebagaimana Islam menjelaskan tata cara ketika dalam majlis, maka begitu juga ia menjelaskan tentang etika ketika bersin. Islam mengajar Muslim bagaimana tata cara bersin, apa yang harus diucapkan pada orang yang bersin, dan bagaimana seharusnya dia berdoa untuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda maksud Allah menyukai bersin dan tidak suka orang muak. Jika salah seorang daripada kamu bersin, katakanlah alhamdulillah. Ini kita sedia maklumkan. Orang yang bersin itu kata apa? Alhamdulillah. Kemudian dia berhak mendengar saudaranya mengucapkan yarhamkumullah. Kita yang dengar ni, sahabat kita bersin tadi sebut alhamdulillah, maka kita sebut apa? Yarhamkumullah. Yarhamkumullah. Tetapi muak itu daripada syaitan. Maka jika salah seorang daripada kamu terasa ada muak, adalah dia menahannya seboleh mungkin. Kerana jika salah seorang daripada kamu muak, syaitan akan menertawanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tindak balas mudah ini tidak akan dapat dilakukan oleh Muslim yang tidak mempunyai aturan akhlak sebagaimana yang ditentukan oleh Islam. Maksudnya nak sebut alhamdulillah ni, kalau orang yang tak faham, tak biasa dengan adab ketika bersin ni, dia akan sebut sorry ataupun dia diam ya. Orang yang biasa bersin je automatik spontan akan keluar alhamdulillah. Boleh sebut ini bahwa tindak balas ini dilakukan oleh orang yang memang faham, orang yang biasa dengan adab ketika bersin. Jadi kita sebutlah alhamdulillah. Kalau tak sebut jangan. Salah? Tak salah, tapi kita tidak mengamalkan sunnah. Kan? Baiknya sebutlah. Alhamdulillah. Kemudian dia menjawab doa temannya dengan mengatakan yahdimullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memimpin kamu dan membetulkan akal kamu. Kita jawab pula wahai yang bersin tadi. Ini pun jarang juga ni. Kalau saya pun tak sampai dah ni. Habis yarhamkumullah, okey itu ikut kan. Tapi kita kalau ikut yang kita faham, kita jawab lagi. Orang kita yang bersin tadi jawab lagi. Lagi sebut alhamdulillah. Ustaz lagi dengar, Ustaz lagi sebut yarhamkumullah. Saya dengar Ustaz lagi sebut yarhamkumullah, saya jawab apa? Yahdimullah wa yuslih balakum. Itu. Saya baca ni. Baca yang sebut ni kena dengar saya. Sebab yarhamkumullah tu biasa. Itu biasa. Sampai yahdimullah wa yuslih balakum ni jarang-jarang. Mungkin itu saya lah, saya jarang-jarang. Mungkin Ustaz tadi selalu. Mungkin saya jarang-jarang. Ini adalah sunnah SAW. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari, bila salah seorang daripada kamu bersin adalah membaca alhamdulillah, kemudian saudaranya mengucapkan yarhamkumullah. Bila dia mengucapkan yarhamkumullah itu hendaklah yang mula-mula tadi mengucapkan yahdimullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa tersebut ialah yarhamkumullah diucapkan kepada orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib menyebutnya. Contoh kita dengar dia bersin, dia pun tak sebut alhamdulillah, kita tak payah sebut yarhamkumullah. Sebab apa? Sebab kita tak dengar dia sebut alhamdulillah. Rasulullah bersabda, maksud bila salah seorang daripada kamu bersin dan memuji Allah, maka sahutlah dia. Yang ini dengan ucapan yarhamkumullah. Tapi jika tidak memuji Allah, maka janganlah kamu menyahutnya. Kalau dia bersin, dia tak ada sebut apa-apa, diam itu je kan. Kita pun diamlah. Disebut dalam hadis Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, dua orang bersin dekat Rasulullah. Lalu baginda menyahut salah seorang daripada mereka. Orang yang tidak disahut berkata, dia bersin lalu kamu menyahutnya. Aku bersin tetapi kamu tidak menyahut. Baginda berkata, dia memuji Allah tetapi kamu tidak. Dua orang bersin, seorang dia sebut alhamdulillah, seorang lagi tak sebut.
Nabi jawab orang yarhamullah kepada orang yang sahabat yang sebut alhamdulillah tadi. Yang tak sebut Nabi tak jawab. Sebut dalam hadis sahih Bukhari dan Imam Muslim. Baik, membicarakan ucapan yang digalakkan oleh Rasulullah SAW agar diucapkan ketika seorang itu bersin, itu menjelaskan matlamat utamanya, iaitu menyebut dan memuji Allah serta menguatkan ikatan persaudaraan dan persahabatan sesama Muslim. Dia berkait tanda kita ni ada hubungan persaudaraan sesama Muslim. Disebut alhamdulillah, kita dengar, kita doakan dia yarhamkumullah. Bila kita saling mendoakan tu, saling memuji Allah tu, dia menyebabkan hubungan kita dengan rakan kita tu dia akan jadi lebih baik. Kita memuji Allah selepas bersin kerana kelegaan yang dirasakan akibat gatal atau sensitif dalam hidung. Lalu orang yang mendengarnya adalah mendoakan baginya. Kita bersin ni, kita semua kan ada abu ke apa kan, ataupun kadang bau ke apa sebagainya kan, menyebabkan hidung kita rasa tak selesa, sebab tu kita bersin. Jadi sebabkan tu kita mendoakan orang yang bersin tu. Lalu orang yang mendengarnya adalah mendoakan baginya, kerana perbuatan memuji Allah itu layak mendapat keampunannya. Kemudian orang bersin tadi menjawab dengan doa yang lebih panjang dan lengkap yang membawa maksud kebaikan, cinta dan persaudaraan. Hang tolong doa aku tolong balik doa. Dengan itu Islam telah mengambil perbuatan spontan tersebut dan menjadikannya peluang untuk mengingat dan memuji Allah serta menguatkan perasaan persaudaraan, cinta dan kasih sayang dalam hati mereka. Satu lagi akhlak mulia yang dilihat daripada perbuatan bersin itu ialah meletakkan tangan di mulut dan memperlahankan bunyi suara. Kita tadi kan, bila bersin ni letak tangan, tutup sikit, dan dia bersin ni dia automatik dia akan keluarkan suara. Dia kalau tahan tu dia tak jadi, dia macam tak lepas kan, tangkap dada dia akan keluar. Tapi dalam keluar suara tu kita kena jaga, jangan sampai terlampau kuat. Ini sebab ada dalam masyarakat kita yang jenis bersin kuat ni kan, dia dekat parking motor dia bersin, kita duduk dalam masjid tengok kuat. Kalau dia memang tak boleh nak, dia dah kontrol dah, kuat juga, yang tu tak payah buat apa lah. Tapi kalau dia boleh kontrol, kita kena kan, betul lah malam ni dia jadi, kita baca tengah tajuk ni kan, perlahankan bunyi suara ketika bersin ni. Kalau dia dengar, dia kena pastikan kontrol sikit, dan tutup mulut supaya tidak kuat sangat. Ataupun kalau dia ada bersapu tangan ke apa sebenarnya kan, tutup kan, supaya satu tutup mulut tu, yang kedua supaya bunyi tidak terlampau kuat. Tidak terlampau kuat. Ustaz, tapi saya ingat berpuisi dengan susah lah kadang. Macam mana? Nak tahan, berpuisi kadang tak tahan. Kalau buat pun tahan lagi, itu berpuisi kadang bersumbu. Itulah kita, kalau dia tak boleh tahan, suara dia akan otomatik dia akan keluar kan. Jadi kalau boleh tutup mulut sikit, sebab bila kita bersin, air liur kita tu dia akan sembuh. Dia kan, kalau taklah macam budak, tapi ada air lah keluar daripada tu kan. Jadi kita tutup. Dan tahan tu maksudnya kita jangan, kalau kita dapat tahan lah, supaya bukan tahan suara tu, bunyi tu jangan kuat sangat. Kadang-kadang ada orang yang jenis kuat ni, ada orang bunyi bersin bunyi kecil je, ada orang bunyi kuat. Jadi bunyi kuat tu kalau kita dapat perlahankan, cuba untuk perlahankan, itu lagi baik. Kadang-kadang kita duduk majlis kan, duduk majlis dengan orang bersin ni, semua orang tak tengok kan. Kita tengah sembahyang Jumaat ke apa, imam tengah macam khutbah, kan ada bersin kan. Bila terlalu kuat dalam keadaan yang sunyi, yang tak bising ni, menyebabkan orang akan pandang, mengganggu majlis dan sebagainya. Itu kalau dapat kita jaga, kita ikutlah apa yang agama suruh kita, perlahankan sikit. Tapi kalau tak boleh juga, memang dia tahu dia dah cuba tahan lah, kuat juga, nak buat macam mana kan. Itu di dua perkara. Tapi kalau yang kita faham, kita boleh lawan, kita boleh kontrol, maka kita jaga. Orang dia suka bagi kuat lah,
Dah ini tu, dia sengaja bagi kuat. Puas dia dah. Puas bersin kan. Mudah kita tak macam tu lah. Agama kita suruh tutup mulut dan dengar. Abu Hurairah meriwayatkan ketika seorang bersin, baginda meletakkan tangannya atau sebahagian bajunya di mulutnya sehingga mengurangkan bunyi suara. Tak tangan, tak apa, sapu tangan yang kecil kan, tangan. Hari ni yang budaya orang sapu tangan dah kurang ni. Ingat orang dulu kalau cikgu dia wajib tu bawa sekolah, mesti bawa. Kalau ada ngaji kat mahal tu tak tu memang disuruh bawa sapu tangan. Kan? Punya ada kan untuk kita apa, kalau masa kita bersin sebab kita membuat sebenarnya kita boleh itu. Tak boleh kalau kita bersin kadang-kadang kita kena sesama hidung kan. Itu bukan mulut je keluar air tu. Saya bilang hidung pun akan keluar juga. Jadi letak tangan tutup sikit dan juga kalau ada kain kalau kita tutuplah dengan kain. Baik, habis tadi dulu tentang dalam majlis ni. Sikit lagi. Ini tadi dia tidak mencuri pandang ke dalam rumah orang. Muslim sebenarnya tidak suka memerhatikan sekeliling rumah yang dikunjunginya atau mengintai dalam rumah yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Ini yang kita dah sebut dalam tadi minggu lepas kan. Ada pertama. Sikap ini tidak sesuai dengan sifat Muslim yang pemalu, sederhana dan berakhlak mulia. Rasulullah mengingatkan orang yang suka memerhatikan sekeliling dalam rumah orang dan cuba melihat perkara-perkara yang bukan urusannya, dan baginda mengingatkan akan mata mereka dicucuk atau berdiri. Sesiapa yang melihat dalam orang tanpa izin, maka orang itu boleh mencucuk atau mencuci bisi matanya. Hadis Imam Muslim. Baik, ini kita dah bincang minggu lepas. Tajuk yang seterusnya saya ambilkan. Tidak menyerupai wanita. Sebab kita tajuk kita ni berbeza seorang lelaki. Tidak menyerupai wanita. Baik, dalam masyarakat Islam yang baik, lelaki Muslim itu tidak boleh kelihatan seperti wanita. Dan wanita Muslim pula tidak boleh kelihatan seperti lelaki. Meniru jantina lain adalah haram untuknya. Dalam masyarakat Islam, lelaki dan wanita mempunyai cara dan sifat dan peranan mereka yang tersendiri. Perbezaan di antara keduanya mestilah sentiasa dipelihara dalam tingkah laku dan perangai mereka secara mendalam. Oleh karena itu, Islam memberi amaran keras kepada lelaki yang meniru wanita dan wanita yang meniru lelaki. Pada hari ini dalam sebagai masyarakat Muslim, kita dapat lihat para pemuda membiarkan rambutnya panjang sehingga sukar hendak mengenali apakah mereka itu lelaki atau perempuan. Boleh simpan rambut panjang, tak ada masalah kan? Tapi sampai orang kata nampak macam perempuan, tak boleh Terutama bila memakai rantai emas tergantung di dada yang dibiarkan terbuka. Kemudian ada pula gadis-gadis pakai seluar ketat dan pakaian yang unisex, maknanya lelaki pakai, perempuan pakai, tanpa tudung dan lengan terdedah, tidak ubah kelihatan seperti pemuda. Perempuan pakai pakaian lelaki, macam orang lelaki, dedah aurat, pakai seluar ketat dan sebagainya. Perkara tersebut sangat asing dalam masyarakat Islam yang baik. Sebenarnya mereka telah terpengaruh dengan Taman Barat dan golongan etis timur, di mana gelombang hipis kan. Ini hipis ni ada bulan ketiga tu kan. Gaya hidup bebas dan nilai falsafah yang sesat lagi menyesatkan manusia serta menjauhkan mereka dari fitnah manusia sebenarnya. Ini hasil daripada kebingungan yang pahit yang dialami oleh muda-mudi kita, di mana kesannya juga terbalik pada kita. Maka pada zaman yang penuh dengan ujian ini, tribulasi ini, kemerosotan saya ini, sebagian lelaki dan wanita yang bingung menjadi seperti orang luar dalam tubuh rumah ini, asing bagi masyarakat yang murni dan ini. Saya nak rumuskan bahawa sebagai orang lelaki, jangan kita berpakaian, cakap, tingkah laku kita ni menyerupai orang perempuan. Begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam. Habis muka surat 324. 325 penutup. Penutup dia ni diulang balik daripada tajuk awal sampai tajuk last. Banyak adat-adat yang kita
yang kita sentuh, daripada adat individu sampailah masyarakat. Adat berkaitan dengan masyarakat ni sangat banyaklah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada kitab ni kita sama-sama ambil manfaat. Saya yang baca sama-sama saya ambil manfaat, kita sama-sama amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang berakhlak seperti mana yang diajar oleh agama kita, insya-Allah. Minggu depan kita tengoklah tajuk mana buku apa. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat semua tentang diri dan tentang diri saya sendiri. Ampun dan maaf untuk dan ubat. Ada salah dan silap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.